Puan Ayano Ashura akan menyampaikan tajuk Hot Chocolate and Marshmallow. Tapi sebelum itu kita rindu dengan suara penolakanan petang kita, iaitu Puan Jaya Jyoti. Beliau ialah kita apabila di sesi petang, beliau ialah pengetua, beliau jugalah penolong kanan HAM, beliau jugalah penolong kanan pentadbiran. So bila penolong kanan petang ni merangkumi semua. Dia merangkumi semua tunggak kepada SMK sesi petang SMK Bukit Sentosa 2. Okey, baik. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kami menjemput Puan Jaya Jyoti untuk menyampaikan ucapan dan juga kata-kata semangat untuk murid-murid sesi petang kita. Dipersilakan Puan. Selamat sejahtera, selamat petang kepada Puan Ain, Puan Ayanul dan semua murid yang dikasihi yang hadir untuk marshmallow and hot chocolate time ni. Okey. Saya mengucapkan tahniahlah kepada unit UBK yang mengadakan perjumpaan ini. Saya rindu nak pergi ke sekolah sebenarnya, tetapi kita perlu menghormati keputusan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, mereka ambil kira keselamatan semua warga Malaysia. Jadi anak-anak adalah masa depan negara. Jadi tak boleh kita memandang remeh kepada kesihatan ya. Kita nak semua orang sihat dan boleh function dengan baik apabila COVID-19 dapat diatasi. Okey. Ini adalah satu norma baru di mana kita tidak dapat berjumpa tetapi hanya berjumpa secara ini dengan mic off. Memang tak biasa, cikgu-cikgu siapa pun tak biasa. Tapi keadaan sekarang ini adalah tidak menentu. Kita perlu menghadapi apa juga kemungkinan yang akan berlaku pada masa akan datang. Kita sudah ada ketetapan bahawa pada 20 hari bulan Januari murid tingkatan 1 akan masuk sekolah, tetapi anak-anak semua murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 tahun depan hanya akan masuk sekolah pada bulan Mac. Itu pun selepas peperiksaan SPM. Selepas peperiksaan SPM ada 1-2 hari saja, lepas tu akan masuk pula cuti tenggal pertama. Okey, cuti pertengahan tenggal pertama. Jadi bulan April barulah kita akan berjumpa betul-betul. Jadi ini adalah keadaan sekarang ni lah. Tapi kita perlu bersedia untuk sebarang perubahan. Okey, apa-apa perubahan, jadi sentiasalah tengok berita, sentiasa ikuti apa yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita perlu akur dan sentiasa ikut. Jadi nasihat saya ialah anak-anak teruslah belajar. Janganlah leka bila berada di rumah. Kena sentiasa buat ulang kaji. Ikutilah pelajaran-pelajaran online yang diberikan oleh guru-guru. Rajinlah buat latihan. Sebab walaupun dah buka sekolah nanti, anak-anak tetap berada di rumah juga. Jadi pelajaran online ini akan berhenti beberapa minggu saja. Lepas tu akan bermula semula. Dan kita akan belajar seperti yang ada sekarang ini. Jadi apabila starting from 20 hari bulan Januari, pelajaran online akan bermula. Walaupun cuti sekolah, tetapi kamu tetap akan belajar secara online. Okey, so saya tidak mahu melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Puan Ain dan Puan Ayanul. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan bersama kami atas ucapan itu tadi. Ya, kita pun dalam keadaan di rumah walaupun PKPB sudah tamat di daerah Hulu Selangor kan, tetapi kita tetap jaga SOP, kita tetap jaga jarak 1 meter dan memakai mask dan sebagainya ya. So terima kasih banyak Puan Jaya kerana sudi bersama hari ini dan
Seterusnya, tidak melengahkan masa lagi, saya berjemput bidadari kayangan kasih kita iaitu Cikgu Ayano Ashura untuk menyampaikan hot chocolate marshmallow. Lapar lah ni. Petang-petang ni sedap makan dengan hot chocolate and marshmallow ni Cikgu Ayano Ashura. Okey, dengan segala hormatnya, jemput dipersilakan. Teruskan ya Puan Aya. Ya, terima kasih Cikgu Ain. Baiklah, pada hari ini 14 Disember ialah giliran saya, Puan Ayano Ashura, kaunselor di sesi petang 2020, dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan anda semua, anak-anak di sesi petang, dan kita juga bertuah kerana adanya kehadiran penolong kanan petang iaitu Puan Jaya Jyoti, anak perempuan Jaya Raman, yang sudi meluangkan masa. Sebab tadi saya bagi tahu last minute dekat Puan Jaya, saya risau sebab takut Puan Jaya ada gimmick yang lain ya, sebab kita tahu ya penolong kanan petang ni dia merangkap semua daripada pengetua, penolong kanan satu, Ham, Koko, semua kita merujuk kepada Puan Jaya. Jadi saya risau jika Puan Jaya ada kekangan. Jadi alhamdulillah Puan Jaya boleh bersama kita pada petang ini. Terima kasih Puan Jaya. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudi meluangkan masa bersama dengan cikgu pada hari ini. Okey, kenapa tiba-tiba cikgu letak nama program kita hari ini Hot Chocolate Marshmallow? Wow, sebab apa agaknya? Okey, sebenarnya kita nak santai-santai je. Bukan santai macam mana ya, kita nak santai dan sampai. Jadi sebelum tu cikgu nak tunjukkan saya punya presentation. Okay. Sekarang ni saya tengok ada berapa orang dah ni yang dah masuk. Okay, boleh tengok saya punya present? Nampak ke dekat skrin? Belum lagi, belum nampak. Belum keluar lagi. Belum lagi. Saya nak alu kehadiran Encik Muhammad Pali ya. Sekarang ni Encik Muhammad Pali berada dengan kami. Sekarang ni selamat datang Encik Muhammad Pali. Sementara tu kita tunggu Selamat datang Cik Pali, kita pun baru mula. Okey, inilah tajuk kita pada petang ni, Hot Chocolate and Marshmallow. Wow, nampak sedap dan yummy kan? Okey, so saya memilih tajuk ni sebab apa? Sebab saya tahu anak-anak petang ni memang suka hot chocolate. Kalau wafer dekat kantin tu, rindu pula dekat wafer kantin tu kan? Wafer kat kantin tu hot chocolate memang paling banyak yang dibeli oleh anak-anak sesi petang lah. Memang selalu sold out. Dan marshmallow juga kanak-kanak sukakan ya, sebab sesi petang ni dia peralihan transisi antara kanak-kanak kepada remaja. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya sebab sekarang ni cikgu sebenarnya nak buat ujian personality. Sebab tu cikgu minta kamu sediakan pensel warna dan kertas lukisan. Jadi kita nak melukis sebenarnya hari ni. Okey, jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya siapa. Okey, inilah nama yang mak ayah saya beri. Okey, nama saya Ayah Nur Ashura binti Zakaria. Saya dilahirkan di Kemaman, Terengganu, iaitu di satu perkampungan nelayan di pesisir pantai. Saya lahir pada 12 Ogos 1982. Tak ada hide umur ya. Memang saya open. Saya tak suka berahsia tentang umur sebab umur bagi saya hanyalah angka. Okey, nama kampung saya, Kampung Banggul Kanan. Kalau anda semua pernah ke Terengganu, pernah ke daerah Kemaman, inilah kampung saya. Ini Pantai Kijal ya. Pantai ni memang cantik, tertarik, menarik, tapi hati-hati sekarang musim tengkujuh. Jangan pandai-pandai nak mandi kat situ, sangat bahaya. Okey, saya adalah anak sulung daripada 5 beradik. Adik-beradik saya ada 5 orang, saya ada 3 adik
perempuan, 2 adik lelaki termasuk saya. Okey, nama ibu saya ialah Wan Rohayah binti Wan Abdul Rahman. Umur ibu saya sudah 57 tahun, manakala ayah saya Zakaria bin Muhammad. Okey, umur dia 64 tahun, sudah bersara. Jadi mak dengan ayah saya alhamdulillah masih ada, masih sihat. Okey, berada di Kemaman, Terengganu, Darul Iman. Okey, ini saya nak share saya punya lambang sekolah. Kalau kamu di batch 2 ada warna apa? Warna merah, biru, kuning dan putih kan. Saya di Terengganu saya bersekolah di SMK Cukai, Kemaman. Okay, kalau tengok pendidikan saya dulu sekolah rendah saya di SK Binjai. UPSR saya dapat 1A je, 1A 3B. Lepas tu cikgu melanjutkan ke SMK Cukai tahun 1995 hingga 1999. So SPM cikgu masa tu, masa tu tak ada PT3, panggil PMR. PMR cikgu dapat 7A, alhamdulillah. Dan lepas tu cikgu masih lagi menyambung di sekolah yang sama. Cikgu dapat SPM grade 1. Masa tu tak ada A ya, dia pangkat. Dia kira macam pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Lepas tu dia ada aggregate pula. Cikgu nak cerita pun susah. Tapi memang ini legend je tahu. Saya rasa Cik Bali, Puan Jaya tahu sistem pengiraan aggregate dalam SPM. Okey, selepas tu saya menyambung pelajaran saya di matrikulasi Kolej Mara Kota Baru tahun 2000 hingga 2001. Awak dah lahir ke belum tahun 2000 ni? Belum kot kan? Saya rasa awak belum lahir lagi. Okey. Dan selepas tu saya menyambung ke Universiti Putra Malaysia. Saya ambil diploma sebab saya tak dapat habiskan. Sebenarnya panjang cerita dia tapi saya tak dapat habiskan saya punya matrikulasi. Ada masalah kesihatan, so saya sambung ke bahagian diploma pembangunan manusia. Dan macam mana saya boleh jadi seorang guru? Apabila saya menyambung kembali pelajaran saya ke peringkat Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okey, itu sedikit mengenai diri saya dalam bidang pendidikan. Rindu sekolah kan. Pokok pun dah tak, saya rasa rumput pun dah tinggi ni Puan Jaya. Dah apa? Sebab dah lama kan tak tengok sekolah, rindu. So inilah kita punya lemak sekolah di mana saya berada dan berkhidmat sekarang. Sebelum ni saya berada di SMK Darul Ihsan pada 2008, first posting saya. Okay, lepas tu cikgu berpindah ke SMK Sri Garing, daerah Gombak sehingga 2010. Selepas itu cikgu masuk ke daerah Hulu Selangor dan sekolah pertama yang cikgu jejaki ialah SMK Taman Bunga Raya 1 pada tahun 2011 hingga 2017. Jadi apabila cikgu digerakkan ke SMK Bukit Sentosa 2 atau BES 2 bermula pada tahun 2017 sampailah hari ini. Jadi sebenarnya cikgu digerakkan kerana mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Puan Umi Azlihan. Tapi itulah kan perancangan yang Maha Esa ni kita tak tahu. Sekarang ni Puan Umi Azlihan kembali berada dan bersama berkhidmat di BES 2. Okey, apa yang cikgu nak share dengan kamu ialah kita semua ada matlamat hidup, kita semua ada falsafah diri kita sendiri dan cikgu nak kamu fokus pada matlamat kamu. Setiap orang ada kelebihan, setiap orang ada keistimewaan. Jangan putus asa dan yang paling penting jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Ya? Sebab manusia ni semuanya unik, berharga dan mempunyai kelebihan tersendiri. Tu saya kenalkan kucing saya yang sangat saya sayang. Nama dia Saripah, saya panggil dia Seri. Tak tahulah dia kat mana sekarang. Okay? Kalau ada nanti saya akan share dengan awak. Okey, kegiatan saya pada waktu 8, Cikgu Ayah suka memasak, suka membaca, suka menunggang basikal. Okey, so sekarang ni siapa pula awak? Saya dah kenalkan diri saya. Okey, siapa saya, bila saya lahir, tempat saya lahir, semua tu kan. Tapi tak semua manusia dia suka share atau bercakap tentang diri dia, betul tak? Tak semua manusia akan buat pendedahan kendiri kepada orang yang dia tak kenal atau dia tak percaya atau orang yang kenapa pula saya nak bercerita tentang diri saya? Sebab apa? Sebab saya tak suka orang tahu tentang diri saya. Okey.
Jadi sebab anak-anak ni masih lagi kategori kanak-kanak, okey, sebab tu nanti kita akan melukis. Okey, seterusnya personality glass. Sekarang ni sebab kita ada topik hot chocolate, kita nak makan coklat, kita nak minum coklat panas. Saya nak awak pilih gelas. Bayangkan je. Okey, tak apalah, tak ada coklat pun. Bayangkan. Kita nak imajinasi. Awak pilih ada 4 jenis gelas dan awak pilih satu sahaja gelas yang awak pilih. Boleh faham? Okey. Boleh onkan mic ya. Sebab nanti cikgu nak tengok macam mana awak lukis. Kita umpama sebiji gelas. Pilih gelas awak. Sama ada kaca, besi, plastik ataupun kertas. Okay, next. Dah pilih belum? Dah pilih gelas Cikgu, awak? saya tak nampak Okey, gelas-gelas pilih tu. Satu saja gelas. Saya tak Nampak tak nampak. gelas? Tak nampak? Tak nampak Saya slide buat tu. saya buat, ada yang tak nampak ke? Tak. Okay, wait. Ashwini, tak apa, pilih saja. Nak kaca ke, besi ke, plastik ke atau kertas? Kaca. Okay, nampak? Orang lain nampak kan? Ashwini tak nampak. Nampak cikgu. Okay. Cikgu Ain nampak ke? Nampak. Saya nampak. Ya. Okay, macam mana ya? Tak, Ada yang saya tak pun nampak. nampak. Okay, tak apa. Yang tak nampak boleh dengar kan? So Ashwini pilih sama ada gelas, kaca, besi, plastik ataupun kertas. Dah pilih gelas ya anak-anak? Okay, KBPK. Okay, so siapa yang dah pilih gelas dia? Okay, ini penerangannya. Ramai yang nak minum hot chocolate dalam gelas kaca. Personality murid yang memilih gelas kaca adalah orang yang sensitif, mudah merajuk, pemalu, namun suka berkawan. Maksudnya awak ni nak berkawan dengan orang, nak bersosial, tetapi awak ada sifat malu yang tinggi. Selain daripada itu, awak juga mudah merajuk, sensitif, tetapi cepat memaafkan orang lain. Gelas kaca. Gelas kaca kita tengok ni memang dia nampak je kukuh tapi sangat fragile kan. Maknanya kalau terjatuh dia akan pecah. Okay. Siapa nak salin boleh salin ya. Yang mana pilih personality gelas tadi. Okay, next. Apa sifat kaca? Kaca buat pada pasir dan seramik dibuat pada tangan liat. Jadi kedua-duanya adalah merupakan penebat haba yang baik. Jadi saya tak nak cerita ni, kita terus kepada yang paling mudah iaitu gelas plastik. Siapakah yang memilih gelas plastik? Saya cikgu. Senang kan? Gelas plastik ialah individu yang lasak, kental. Orangnya sangat berani, mencuba, suka pada aktiviti outdoor ataupun extrovert. Dia tak suka duduk dalam kelas ni, dia mesti nak keluar, berjalan di padang, aktiviti di padang, dia suka bercamping dan orangnya sangat fleksibel. Dia berbeza dengan orang kaca tadi. Orang plastik ni bukan orang plastik, orang yang bergelas plastik dia sangat lasak dan juga suka aktiviti luar. Itu keyword dia, suka aktiviti luar. Okay, next. Sebab sifat dia ringan gelas besi. Gelas besi, biasanya masyarakat India biasa pakai kan gelas besi ni. Okay, saya pernah pergi restoran nasi kandar, dia akan letak, dia akan isikan minuman tu dalam gelas besi. So memang cantik sebab dia macam warna pewter, warna chrome. Jadi apa sifat orang yang memilih gelas besi? Orang ni sama juga macam gelas plastik tadi, tetapi dia tak suka aktiviti outdoor.
Dia ni suka sendiri saja. Dia orang yang personality introvert. Dia keras, lasak, daya tahan dia tinggi tapi dia tak suka bercampur dengan orang. Pendek kata dia ni suka dalam keadaan individualistik. Dia tak suka social. Dia suka orang yang dalam diri dia saja, bermonolog dengan diri dia saja. Okey, itu sifat orang gelas besi. Okey, dan yang terakhir ialah gelas plastik. Gelas kertas. Okay? Gelas kertas, lembut, senang, pegang, dan dia adalah mudah didapati. Okay? Kalau pergi nak buat majlis hari-hari ke apa ke, kita memang beli gelas kertas. Okay. So lepas pakai boleh terus buang. Tapi apa personality orang yang memilih gelas kertas? Kertas ni sifat dia lembut. Lembut, peramas. Lebih kurang sama dengan kaca tadi. Tetapi keyword dia, orang yang memilih ni dia suka terpengaruh. Dia cepat terpengaruh. Kalau kawan dia ajak buat sesuatu, dia akan ikut. Kawan dia ajak beli sesuatu, dia akan simpan duit untuk beli. So dia ni memang mudah terpengaruh dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia ni sangat memberi tumpuan ataupun orang kata apa, dia punya kepribadian dia banyak dipengaruhi oleh kawan dia. Mudah terpengaruh. Contoh gelas kertas, awak isi air panas, apa akan jadi pada gelas kertas tersebut? Okay, mula dia akan panas dan dia mungkin boleh jadi koyak. Lama-lama dia akan koyak. Ataupun kalau gelas kertas diisi dengan air sejuk, mungkin dia akan jadi shrink, jadi kecut. So sebab itulah dia ni mudah terpengaruh. Sama juga dengan personality orang yang pilih gelas kertas. Okay. Awak nampak gelas separuh penuh ni? Nampak tak anak-anak? Nampak. Okay, so ada orang tengok gelas ni separuh penuh. Ada orang tengok gelas ni separuh kosong. Jadi itu juga memberi makna kepada cara awak berfikir. Okay, kita nak tengok. Okay, dah sediakan kertas warna, kertas lukisan. Okay, dah 3:30 dah, kita mesti lukis secara cepat. Okay, sebelum tu reaksi yang mempamerkan emosi seseorang. Jadi anak-anak, please, anak-anak yang dikasihi, tolong cukup rehat. Saya tak nak masa PKP ni awak semua tidur lambat dan banyak main game. Tak rehat, waktu malam waktu berjaga, waktu siang awak tidur. Saya tak naklah macam tu. Murid petang adalah murid yang memberi peratusan yang tinggi kepada PDPR online. Terima kasih kepada murid sesi petang. Dan esok jangan lupa esok dan hari Rabu giliran tingkatan 1 dan 2 untuk mengambil PDPR online. Jadi datang ramai-ramai, jangan kecewakan cikgu. Kita jumpa nanti esok di sesi petang. Okey, tapi ambil tu di waktu pagi. Seterusnya cukup rehat, mampu bertenang, kerana apabila kamu dalam keadaan yang tidak bertenang ataupun sedih ataupun marah, kita cepat memberi ruang kepada anasir lain untuk masuk ke dalam ruang diri kita. Okay, bercakaplah dengan orang yang kamu percaya dan elakkan daripada bercakap dengan dalam keadaan yang tidak baik. Okey, ini yang saya paling tunggu. Jadi, tadi personality gelas, awak hanya pilih personality tu. Sekarang saya nak awak lukis daripada hati awak. Tak nak tengok siapa-siapa, jangan google dalam internet. Awak lukis je apa yang awak tahu dan awak rasa. Tak perlu nak cantik lah cikgu, malulah tak pandai lukis. No, ini kita bukan nak tengok siapa cantik siapa tak. Kita nak tengok personality awak melalui lukisan. Boleh bersedia semua? Boleh? Hello? Boleh. Okay. Boleh. So dah sedia Saya nak lukisan awak tu, okay, sediakan kertas lukisan kat depan awak. Okay, lukisan awak mesti ada 7 elemen ni. Boleh faham tak?
Lukisan anak-anak mesti ada bukit, matahari, pokok yang besar, pokok bunga, rumah, punca air. Contohnya sungai ke, tasik ke, air terjun ke, telaga ke, apa-apalah punca air dan ular. Boleh? Boleh. 7 je. Nak tambah yang lain boleh tapi 7 ni kena ada. 7 ni wajib ada. Okay. So berapa lama masa yang anak-anak perlukan agaknya? Sebab ada hadiah ya, siapa yang siap, lepas tu uploadkan nanti pada borang yang cikgu beri. Cikgu ada hadiah untuk yang bertuah dan terpilih. Hadiah-hadiah apa? Okay, nak tunjuk tak? Ya, hadiah dia banyak. Okay. Hadiah dia ialah kita akan beri coklat untuk anak-anak nanti yang bertuah dan ni. Tapi sebelum tu cikgu nak tengok awak punya bukit, matahari, pokok besar, pokok bunga, rumah, punca air dan ular. Nanti kita akan teroka diri kita. Macam mana personaliti awak melalui lukisan yang awak lukis tu. Okay. Boleh mula sekarang ya? Tak payah lukis cantik-cantik tak apa. Janji 7 elemen ni mesti ada. Boleh buka mic ya. Boleh buka kamera. Cikgu pun nak tengok macam mana awak lukis. Kan? Macam mana awak lukis? Tak naklah tiba-tiba dah siap. Magic. Daripada mana keluar pun tak tahu. Okay? Boleh buka mic. Cikgu nak tengok apakah yang awak lukis pada hari ini. Lepas tu kita akan share. Dah boleh siap? Lajunya cikgu Ayah. Buka kamera nak tengok. Betul ke awak lukis? Macam mana nak tengok kamera ya? Saya tak enable Cikgu kena ada elemen apa tadi? 7 elemen tu. Bukit, matahari, pokok besar, pokok bunga, punca air, rumah dan ular. Mesti ada 7 tu. Cikgu Ayah, presentation tadi dah tertutup. Dah tutup lah. Tertutup. Buka semula. Okay, nampak? Okay, lagi ya. Tak payah cantik. Yang penting saya nak awak lukis dengan rasa perasaan awak pada hari ini, pada waktu ini.
Okay, dah siap? Belum. 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 Okay, tak apa, ambil masa. Saya tak naklah tunjuk lukisan yang pernah dilukis. Nak tengok ke? Tapi nanti awak tiru pula. Sebab tu saya nak tunjuk lagi. Awak buat dulu awak punya. Cikgu, Ya. saya dah siap. Okay. Boleh on kamera nak tengok? Boleh. Ah. Yang dah siap boleh tunjuk dekat kamera hasil kerja awak. Sebab kita punya Gmail hari ni direkod ya oleh Cikgu Ain. So nanti awak boleh tengok balik apa yang awak dah lukis dan saya boleh beri penerangan dengan lebih detail secara individu selepas ini. Terima kasih cikgu-cikgu lain yang hadir. Saya tengok ada cikgu Ustaz Zaki, cikgu Hidayah. Terima kasih kerana sudi hadir. Okey. Dah siap dah? Dah boleh Belum. ni, Belum. Bonjour Liza. Okey, sebenarnya ini adalah teknik terapi lukisan ya. Teknik ini digunakan untuk murid yang mengalami masalah untuk bercakap. Jadi kalau di bahagian kanak-kanak di sekolah, biasanya di sekolah di luar negara lah. Okay. Teknik ni dah biasa diorang guna. Selain daripada teknik pasir, teknik clay, tanah liat, dia akan gunakan teknik lukisan. So teknik lukisan ni adalah untuk kanak-kanak luahkan melalui lukisan yang diorang lukis. Jadi untuk tengok personality, sebab tu saya minta awak tunjukkan apakah elemen yang awak lukis tu adalah merujuk kepada diri awak balik sebenarnya. So nak tahu tak apakah maksud elemen tersebut? Okey. Ini contoh ya. Contoh yang pernah dilukis, tapi jangan tiru yang ni pula. Saya nak awak lukis tentang diri awak yang awak rasa dan awak perlukan. Okey. Baiklah, saya bagi penerangan ya. Anak-anak boleh tulis di bahagian tepi ataupun di bahagian yang awak lukis tu, apakah maksud sebenar yang saya minta awak lukis tadi, iaitu bukit bukau. Ada bukit tak? Biasanya awak lukis bukit kat mana? Depan, belakang? Okey. Pokok. Contoh ya, pokok besar. Pokok bunga. Nampak? Okey, rumah. Rumah. Kena ada rumah. Punca air. Mungkin kolam. Mungkin air terjun. Mungkin telaga, air paip, air sungai, air paya atau tasik ataupun air hujan pun boleh awak masukkan. Terpulang pada awak. Matahari. Apakah bentuk matahari yang awak lukis? Biasanya kita masa kanak-kanak suka lukis matahari bulat, lepas tu ada muka senyum kan. Dan yang paling akhir elemen ketujuh iaitu ular. Okey. Okey, apa makna dia? Dah sedia? Belum. Kalau tak tahu boleh tanya ya. Tak lukis. Okey, makna pertama
Bukit. Awak tengok bukit awak. Bukit awak besar ke, kecil ke? Ataupun ada lekuk tajam ke ataupun bulat biasa saja mendatar. Itu menunjukkan kepada personaliti awak. Bukit merujuk kepada latar belakang kehidupan awak. Semakin tinggi bukit yang awak lukis, bermaksud awak mempunyai rahsia ataupun perkara sedih yang awak pendam dalam diri awak. Mungkin dendam, mungkin masalah yang sangat berat yang awak terpaksa simpan atau sorok daripada orang lain. Bukit melambangkan latar belakang kehidupan awak, iaitu keluarga awak. Boleh faham? Okey. Bukit merujuk kepada latar belakang diri keluarga awak. Mungkin awak nak orang tahu ataupun awak suka cerita tentang keluarga awak pada orang lain. Tapi ada juga orang yang tak nak share tentang keluarga dia sebab mungkin dia ada kehidupan yang malu ataupun dia rasa sesuatu yang masalah pada keluarga dia. Okay? Jadi semakin tinggi bukit awak, semakin tajam puncak dia, bermaksud awak mempunyai dendam. Tak tahulah dendam apa. Ini sekadar kata apa, interpretasi ringkas. Okay? Jangan terlampau ambil sesuatu tu serius. Tapi awak boleh aplikasikan sejauh manakah teori ini benar terjadi ataupun memberi kesan pada kehidupan awak. Okey, matahari. Macam mana awak lukis matahari ya? Ada sinar-sinar tak? Ataupun matahari ada gambar senyum? Matahari awak kecil je duduk tersorok dekat bukit. Ataupun matahari awak dah nak tenggelam, dah sunset dah masuk petang dah. Ataupun masih kuat memancar, besar awak lukis matahari. Apakah fungsi matahari sebenarnya dalam lukisan awak? Matahari adalah merujuk kepada ayah awak. Ayah. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan ayah, dia akan lukis matahari tu besar, terang, bercahaya, berkuasa. Sebab dia suka pada ayah dia. Dia rasa ayah dia ni idola dia. Ayah dia ni ketua keluarga mencari rezeki, nafkah di luar. Jadi dia rasa ayah dia ni seorang yang sangat hebat. Kalau makin kecil matahari tu maksudnya dia bukan kurang suka, dia macam tak berapa rapat dengan ayah dia lah. Okay. Kalau matahari tu dah nak tenggelam, dah nak sunset dah, bermaksudnya dia memang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayah dia. Ini bukan saya kata, yang marah saya pula. Ini kata psikologis ya, merujuk kepada lukisan awak. Boleh faham? Boleh. Okay, bukit bukau tentang latar belakang keluarga, matahari tentang figura seorang ayah. Okay, boleh next kita pergi? Boleh. Bukit dah, okay. Pokok, yes. Macam mana rupa pokok awak lukis? Pokok, kalau ada buah, kalau ada banyak ranting, kalau ada banyak daun, itu adalah merujuk kepada orang yang sangat awak sayang atau awak harapkan. Dan ini adalah figura seorang ibu. Boleh faham? Ibu. Kalau orang tu lukis pokok tu kecil, daun pun luruh, maksudnya dia tak rapat dengan ibu dia. Kan saya kata. Okay. Tak ada daun cikgu, pokok saya tak ada daun. Maksudnya dia ada masalah dengan mak dia dari segi komunikasi. Ada benda tu yang kita kena teroka. Kenapa dia lukis pokok tak ada daun? Orang lain lukis pokok ada daun, rendang, rimbo dengan daun yang banyak, dengan ada buah, dengan ada buah lagi. Bermaksud dia mempunyai hidup yang happy, bahagia dengan ibu dia. Sebab pokok ni dia lambang kasih sayang ya. Sebab apa? Haiwan, manusia, hidupan lain, serangga semua berteduh dan rasa sejuk, nyaman di bawah sepohon pokok. Jadi pokok dalam lukisan awak ialah ibu awak. Jangan berat badan. Cikgu Ayah cakap yang besar tu ibu. So awak pergi padang pula kan. Kita tak nak, kita nak original kan. Jadi
Siapakah ibu awak? Itu merujuk kepada pokok yang awak lukis. Jom kita tengok rumah. Rumah. Siapa yang lukis banglo? Rumah kayu. Atau ada orang lukis rumah atas pokok. Pelik sikit pada orang kan. Saya suruh tu lukis rumah. Saya tak cakap lukis atas pokok ke, lukis tepi ke atas ke. Tak ada. Jadi rumah ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kehidupan awak. Iaitu adakah awak ni orang yang materialistik ataupun orang yang emotional. Boleh faham? Rumah bererti kehidupan. Lagi besar rumah yang awak lukis, bermaksud awak ni bercita-cita besar. Awak suka pada sesuatu yang hebat. Contohnya, awak nak beli rumah yang hebat, yang besar, rumah banglo, rumah orang kaya, rumah yang mempunyai banyak bilik. Rumah tu merujuk kepada usaha awak untuk mencapai materialistik. Usaha awak untuk mencapai kejayaan. Usaha awak untuk belajar. Itu maksud rumah. Boleh faham? Cikgu. Okey. Rumah merujuk kepada materialistik. Okey, kita tengok sumber air. Sumber air ialah merujuk kepada emosi awak. Orang yang lukis sungai, tasik, kolam adalah orang yang tertutup. Okay? Orang yang tak suka bergaul dengan orang lain. Orang yang hanya ada mempunyai beberapa orang kawan sahaja. Orang yang saya terbalik. Sungai, laut dengan air laut, air sungai, orang yang bebas. Orang yang tertutup, orang yang melukis telaga, kolam dan baldi. Ada ke yang lukis telaga tadi? Air yang tak mengalir tu, yang terkongkong, maksudnya orang tu tak suka share masalah dia dengan orang lain. Orang yang lukis hujan, ini orang yang rare. Saya tak suruh lukis hujan, saya kata sumber air. Tapi kalau dia lukis hujan, ialah orang yang suka menolong orang lain dan dia ni melihat perspektif dunia dengan sangat luas. Boleh faham? Okay, next. Cikgu. Pokok bunga. Pokok bunga, awak tengok berapa kuntong bunga awak lukis? 1, 3, 5, berapa awak lukis? Lebih dari 10? Bunga ni melambangkan apa ya? Bunga melambangkan persahabatan atau percintaan. Maksudnya berapa ramai orang awak sayang? Kalau awak lukis 5 kuntung, bermaksud ada 5 orang yang paling penting dalam hidup awak. Biasanya kawan lah. Okay? 5 orang bersaudara. Siapa kawan awak yang awak selalu bersama-sama? Kalau awak lukis 3 kuntung je, 3 orang tu je lah kawan awak yang paling baik dengan awak. Orang yang awak suka, orang yang awak suka berbual, suka berkongsi dan awak tak rasa segan dengan dia. Awak share kehidupan awak dengan dia. Boleh faham? Yang banyak bunga, cikgu. Saya punya pasu penuh dengan pokok bunga. Itu bermaksud dia ramai kawan lah. Ramai orang suka dia. Dia mungkin orang yang popular, terkenal, pengawas ke kan. So dia ni orang yang mempunyai perhatian pada orang lain. Okey. Kita pergi kepada ular. Awak lukis ular kat mana agaknya? Siapa lukis ular atas pokok? Ada tak lukis ular atas pokok? Tak ada. Siapa lukis ular tepi rumah? Ataupun dekat dengan sungai? Ular ni merujuk kepada halangan awak, masalah awak, dugaan awak. Ular tu ancaman dalam diri awak semua. Okay. Kalau awak lukis dekat rumah, dalam rumah ataupun di luar rumah, maksudnya awak sedang stres. Awak stres dengan latar belakang diri awak. Awak stres mengejar cita-cita awak. Awak stres dalam usaha awak untuk belajar. Jika awak lukis ular jauh dari rumah, bermaksud awak tenang. Sebab ular ni ancaman kan. Kalau awak lukis dekat dengan rumah,
mestilah bahaya. Tapi kalau awak lukis jauh, maksudnya awak seorang yang tenang, awak ni pandai mengasingkan masalah, mana yang perlu didahulukan awak dahulukan, okay? So anak-anak yang lukis ular, tengok pula saiz dia. Siapa lukis ular teduh? Siapa yang lukis ular sawa? Itu pun menunjuk kepada betapa besar masalah tersebut. Kalau awak lukis ular yang berbisa, besar, maksudnya awak ada masalah. Kalau awak lukis ular duduk terjuntai atas pokok, maksudnya awak ada masalah dengan ibu awak. Okay, faham? Awak lukis ular tu jauh daripada rumah, bermaksud awak orang yang tenang. Kalau awak lukis ular tu berada dekat pada sumber air, tengok punca. Kalau dekat dengan pokok bunga, masalah dengan kawan. Kalau dekat dengan sumber air, masalah dengan sumber air apa tadi? Okay, boleh faham Sumber air masuk pada emosi. Siapa yang lukis dekat dengan pokok, maksudnya dia ada masalah dengan ibu dia. Okay. Jadi rumah ni merujuk kepada ego awak sebenarnya, iaitu usaha awak untuk mencapai kejayaan. Kalau awak orang yang bercita-cita tinggi, awak akan berusaha lah. Tapi kalau awak macam, tak apalah dapat berapa pun, tak kisahlah tak ada A pun, tak kisahlah masuk kelas mana pun tahun depan 2021, awak kurang berusaha, awak kurang ada resilient untuk mencuba. Okay? Jadi itu menunjuk kepada personality awak sebagai seorang anak. Lukisan tu merujuk kepada personality awak sebagai seorang anak. Kalau rumah tadi awak lukis ada tingkap, ada chimney, ada bumbung, ada tangga, indah-indah kan. Si ada ukiran lagi bermaksud awak mempunyai latar belakang yang harmoni. Keluarga awak adalah keluarga yang berjaya. Mak ayah awak tak pernah bergaduh. Ataupun kalau bergaduh pun tak sampai memberi kesan pada anak-anak. Okay, so awak ni perlu tengok rumah dengan matahari. Kalau matahari betul-betul atas bumbung, awak sangat menghormati dan menyanjungi ayah. Okay. Kalau matahari tu dah terbenam, dah sunset, bermaksud awak jauh hati dengan ayah. Mesti ada masalah dengan ayah awak tu. So kita kena tengok balik lah. Okay. Jadi, lakaran rumah, makin besar rumah, makin besar ego awak. Okay. Dan kita kena tengok juga, kalau rumah awak tinggi lagi pada pokok, siapa yang lukis rumah dia lagi besar pada pokok? Ataupun pokok lagi besar pada rumah? Dia ada interpretasi dia. Maksudnya kalau rumah awak lebih besar dan tinggi daripada pokok, awak suka melawan mak ayah. Bukan cikgu kata ini orang yang buat interpretasi ni. Okay. Bukan lawan macam mana ya, maksud dia suka menjawab. Rumah dia besar, dia lukis besar daripada pokok. Dia suka menjawab bila ibu dia bercakap dengan dia. Contohnya ibu cakap, abang pergilah tolong ibu kemas rumah, tolonglah uruskan adik-adik. Kejaplah, nantilah lah. Mama ni selalulah suka suruh Along. Dia suka menjawab, dia suka membentak ibu dia. Okay. Dan biasanya ibu yang pokok ibu tadi tu, lukisan ibu pokok, kalau kecil, maksudnya ibu dia tak pernah marah dia. Ibu dia selalu ikut cakap dia. Dan dia ni menguasai pula ibu dia. Okay. Kalau ada tingkap, kurang pada 3, awak ni seorang yang sombong sebenarnya. Okay. Tingkap tu terbuka ke tertutup? Kalau tertutup, tak suka kawan dengan orang. Kalau ada pintu, ada tingkap terbuka, maksudnya awak suka berkawan dengan orang lain. Awak mesra dengan orang. Berkawan, bukan berkawan macam mana? Awak pandai bergaul dengan orang yang lebih tua. Bila kawan-kawan datang ataupun mak saudara datang, awak welcome. Awak tahu topik nak bercakap dengan orang tua.
Itu maksud dia. Tapi kalau tertutup, maksudnya awak kalau mak ayah segala mara datang, awak suka duduk bilik awak. Tak suka keluar. Itu menunjukkan awak ni personality awak macam mana, introvert atau extrovert. Okay, so tadi ibu ya, paling lagi banyak dahan sebenarnya menunjukkan mak awak dominan. Arahan tu, dahan tu bermaksud arahan. Mak suruh belajar, mak nak dapat nombor 1, mak suruh masak, mak cakap apa saja awak boleh dengar. Itu maksudnya ibu awak sangat memberi dominan pada hidup awak. Lagi besar pokok dan besar daripada rumah awak, ibu awak sangat memberi dominan pada hidup awak. Okay. Okay. So, terapi ni untuk mengetahui personality diri awak ya. Sebenarnya kita tak bolehlah ambil 100%. Janganlah kata, alamak saya lukis matahari kecil, cikgu ayah kata saya ada masalah dengan ayah saya. Saya okey je. Tapi itu cuma interpretasi secara umum. Okay. Saya sebenarnya kena tengok lukisan awak secara terperinci. Jadi, jangan buat judgemental melulu. Okay. Lukisan tu nanti awak boleh upload ke borang kehadiran, cikgu akan buat interpretasi. So don't worry. Bukan 100% betul, tapi sebagai panduan saja untuk mengenali diri kamu. Okay? Boleh faham? Okay, saya nak tengok lukisan awak nanti tau. Nanti awak share dekat kamera. Nanti cikgu Ain akan ambil gambar gimmick kita pada petang ini. Okay, saya rasa itu sahaja kot Cikgu Ain. Padam lah Kak. Okay, tahniah ya 23 orang yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak tunjuklah. Ini hadiah dia. Nampak ke? Hadiah yang kita akan beri nanti di waktu akhir. Waktu akhir nanti saya akan berikan soalan. Chocolate and marshmallow. Kita tak tipu tau. Kita bukan buat poster saya saja. Kita memang ada hadiah. So hadiah dia memang poster. Ayah tunjuk tinggi lagi. Ayah tunjuk tinggi lagi hadiah tu. Tak berapa nampak. Baru nampak. Sedap. So lukisan tadi jangan lukis separuh-separuh. Siapkan. Lepas tu upload ke borang link kehadiran yang saya akan share. Cikgu Ain dah share dah? Belum lagi. Okay, nanti kita share. Okay, so Saya share jap ya. setakat ini saja kot. Terima kasih Puan Jaya. Puan Jaya lukis apa? Saya lukis, tapi saya ni lukis lebih dari satu rumah pula. Tak macam mana. Tengok ni saya lukis. Satu rumah maksudnya banyak usaha Puan. Ni nampak tak? Wow, very nice. Okay. Okay, bagus. Cikgu Zaki lukis apa boleh tunjuk? Mana betul tutup pintu? Mana Ustaz Zaki tadi? Okay, terima kasih ya yang mana berada dan bersama dengan cikgu. Cikgu ucapkan semoga berjaya dan jangan lupa jawab soalan kuis sebab kita ada hadiah. Okay, tunjuk sekali lagi, takut dia orang tak percaya Puan. Kita memang akan bagi coklat dan marshmallow. Baru beli ni panas-panas. Okay. Cikgu Ain. Okay, back to you. Thank you. Dan terima kasih Cikgu Ayah Nur Ashura. Bertupukan kek kepada Cikgu Ayah Nur Ashura. Ya Allah. Thank you. Dah dapat kan interpretasi macam mana. Saya pula lukis rumah kecil satu je Puan Jaya. Tapi tak tengok rumah orang lain tu, tak tunjuk pun. Itulah. Tak buka kamera. Tunjuk Putri Iris, tunjuk Bigness Suara. Please tunjuk, tengoklah sekejap. Letak dekat ni macam ni. Buat macam ni. Macam saya buat macam ni. Pokok bunga bersepah-sepah. Mana Cikgu Ain punya? Ni saya punya.
Ular dekat bawah ni. Ain tak pakai pen warna. Tengok saya pakai warna-warni tu. Itulah. Tu nak cepat kan, tapi itulah join jugalah. Okey, yang lain mana? Putri Iris ada? Cuba tunjuk Putri Iris punya, Nurliza. Lepas tu Nur Fatin Anissa. Mana awak punya? Cuba tengok. Cantik. Cikgu Ayah ni, tengok ni Cikgu Ayah. Oh, Mana nak cantik, tengok cantik. Kenapa Nyana Murti tak tunjuk? Cuba tunjuk. Cantik, cantik. Yes. Ayah Okay. dah ambil Nur gambar Fatin kan? Anissa sangat cantik. Sekali lagi pandang. Okay, saya letak gambar ya. 1, 2, 3. Okay. Okay, semua lukis Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik. Jam menunjukkan pukul 4.03. Saya rasa Alhamdulillah sampai sini saja kita bertemu. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan InsyaAllah kita akan buat lagi Gmeet. Tapi tak pasti lagi bila ya Cikgu Ayah ya. Tak pasti lagi bila. Yang terdekat mungkin hari Khamis ni kot. Ya betul. Hari Khamis ni kita akan jemput Saudara Aiman. consultant daripada Calypso Consultant dan kami nak boleh consultant ni untuk kita jemput orang luar lah kan. Kita kaunselor dah beri selama 4 minggu 5 minggu ni, so kita jemput orang luar untuk beri kata-kata semangat, motivasi, cara belajar dan sebagainya lah. InsyaAllah kita akan mungkin ambil masa sejam lebih atau 2 jam, kita tengok dulu keadaannya saya rasa. Dan kita akan war-warkan melalui Telegram, WhatsApp, so mohon murid untuk join meeting join Gmeet tu insyaAllah. Dan kalau seandainya ramai Gmeet, saya akan buka Facebook Live. So siapa yang belum lagi subscribe ataupun like ataupun join Facebook Kayangan Kasih, mohon buat segera sebab kita ada sampaikan informasi terkini ataupun anda mungkin terlepas Gmeet yang sekarang ni, saya akan masukkan juga di dalam Facebook. Ya. So kita tidak hanya biarkan saja kadang-kadang yang tak ada line tu tak nak join, so kita akan masukkan juga di Facebook lah. Alright, so tolong subscribe Facebook, tolong subscribe Instagram, okay, subscribe juga Telegram daripada pihak UBK, macam-macam info kami sampaikan di situ. So di situ kita akan sebab sekarang ni baru ada 190 lebih murid yang join. Kami nak kalau boleh 1,600 lebih tu join. Okay, alright. So mohon banyak-banyaklah kepada murid batch 2 untuk tahulah info-info daripada unit bimbingan kaunseling. Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Jaya Jyoti kerana hadir Gmeet kita pada hari ini. Okey. Terima kasih Puan Jaya. Terima kasih kepada guru-guru yang hadir pada hari ini. Murid-murid yang cikgu sayang, terima kasih banyak-banyak. Dan terutama sekali juga terima kasih kepada Puan Cikgu Ayah Nur Ashura kerana menyampaikan ilmu yang sangat berharga. Saya pun baru tahu tentang sampaikan macam mana pokok ada rupanya ranting tu lagi kan. So kita tahu ilmu tu, walaupun saya tak tahu, saya dapat juga daripada Cikgu Ayah Nur Ashura. So kita semua ni ada kelebihan masing-masing ya. Alright, so jangan putus asa, teruskan belajar walaupun cuti sekolah nanti, jangan cuti sepenuhnya ya. Jangan cuti sepenuhnya, buka buku, tahun depan masuk tingkatan 3, tahun depan masuk tingkatan 2. Tengok-tengoklah mana yang ada tu ya. Okay. Saya rasa tamat di sini. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan take care. Bye-bye. Terima kasih semua. Tahniah unit UBK, terima kasih semua. Terima kasih Puan Jaya. Jumpa lagi. Take care. Lagi. Okay, bye-bye semua. Bye. Terima kasih semua.